Jadi berarti sekarang kalau kita tengok untuk blame orang mudah, kan? Kita kata yang berhormat itu munafik sebab janji nak buat lebuh raya, tak buat, janji nak turun. Kita boleh kata lah, kan? Itu kalau kita nak gaduh dengan dia. Tapi kalau kita nak nasihat dengan dia, kita tak boleh tengok macam tu. Kita tak boleh tengok benda ni, kita kena analisis. Sebab kita nak nasihat. Sebab itu kerajaan tak dengar parti pembangkang. Sebab parti pembangkang dia bukan nasihat, dia bangkang. Sungguh baik kerajaan pusat atau kerajaan negeri sama je. Maksudnya bukanlah saya nak kata kepada kerajaan UMNO tak dengar PAS. PAS di Kelantan pun tak dengar UMNO. Sebab dia bangkang bukan nasihat. Tapi nampaklah semacam nasihat. Bukan nasihat. Jadi sekarang kita bukan nak bangkang, kita nak nasihat. Jadi bila kita nak nasihat, fenomena ini ada, kan? Maka kita kena analisis. Iaitu ini kita panggil dia fenomena ataupun manifestasi jelmaan. Mana punca? Punca kepada pak ni duduk mana? Sebab bila kita tahu punca, baru kita boleh ubat. Okey, setakat tuan-tuan duduk mengaji, macam-macam ustaz suruh, tak suruh, naik, zakir turun, macam-macam. Cuba beritahu kat saya, mana punca empat? Bila kita nak nasihat orang, puncanya duduk kat mana? Kenapa dia tu mesti sumbat? Atau sumbat start? Tak jalan. Itu menunjukkan bahawa pengajian tu sumbat lah tu. Pengajian tu tak habis. Dia start. Kalau dia tak sumbat, dia jalan. Dia start. Berarti tuan-tuan mengaji tak sampai ke analisis. Tuan-tuan mengaji stereotip je. Stereotip. Retorik tu yang tidur je. Sebab retorik repeat. Betul lah tu mesti melayar baru kat kami tu. Bukan soal PhD, soalnya kali jam kredit tu lebih PhD dah. Jam kreditnya. Taklah sebab itu nak ajar tu. Maksudnya sekarang, kenapa tuan-tuan dalam bab medan tuan-tuan boleh je analisis sampai mendalam, tiba-tiba sampai bab agama tuan-tuan start sumbat. Sebab cara belajar. Jadi berarti sekarang kita bukan nak bangkang. Bangkang tu berhenti gaduh. Tu kan nak gaduh. Kita sayang kepada orang. Jadi bila kita sayang, kita mahu dia dapat kebaikan. Tapi benda ni berlaku. Maka caranya kita cari punca. Sebab bila anak kita, cucu kita berumur sakit perut, kita bukan bubuk minyak mastika, minyak yuyi. Minyak yuyi, minyak mastika hanya sekadar melegakan sakit, tapi bukan menyelesaikan sakit. Menyelesaikan sakit ialah tanya dia, mu makan mana semalam? Maksud kan? Makan apa semalam? Bla bla bla. Oh, keracunan makanan. Maksudnya kena cari punca. Okey, sekarang ni manifestasi. Apa punca? Banyak-banyak ustaz yang tuan-tuan ngaji tak ada song apa sebut punca. Sebut benar ustaz. Hati. Siapa kau hati? Semuanya hati. Fikiran. Dah juga. Okeylah. Ini cara Faisalism. Betul kan? Jadi kita tengok puncanya ada 3. Pertama ialah penakut. Yang kedua tamak. Yang ketiga sombong. Sebab itu bila bercakap mengenai akhlak,
Akhlak itu perempuan, dia mesti campur-campur. Baru jahat, campur-campur baru baik. Dia tak ada akhlak tunggal. Contoh ya, tuan-tuan selalu diajar dalam kelas oleh ustaz-ustaz tuan-tuan, bila apa-apa timpa kat kita, kita kena sabar. Betul kan? Tuan-tuan rasa betul tak hidup ni kena sabar? Saya tak setuju hidup hanya sabar. Kerana sabar maksudnya pasif. Jangan buat apa. Sabar. Itulah orang Melayu dia panggil tolok ansur. Kena tolok ansur-ansur. Sabar-sabar. Sabar. Agama Islam tak ajar kita sabar dengan makna itu. Dia suruh sabar plus cerdik. Kenapa bermakna sabar? Sabar bermaksud menahan diri dari bertindak dengan tergesa-gesa. Tapi kalau sepanjang masa duk tahan diri bertindak, tahan diri bertindak, tahan diri bertindak, itu tolol. Betul tahan diri dari bertindak, tapi mesti berfikir untuk bertindak. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Jadi berarti kalau sabar saja tak baik. Sabar plus cerdik baru baik. Sabar saja tak cukup. Maka sebab itu agama kita ajar kita puasa supaya sabar. Tapi di samping puasa, dia ajar kita beri zakat. Bila berzakat, berarti aktif. Puasa, pasif. Jadi dia dalam puasa, ada beri. Ada aktif, ada pasif. Jadi kalau kita semua aktif, dia jadi overacting. Dia kena ada pasif, ada aktif. Ada pasif, ada aktif. Barulah tadi. Jadi berarti kita dapati punca kepada 3-4 benda ni, puncanya ialah 3 ni. Misalnya kita tahu sifat paling baik ialah bijaksana. Okey? Bijaksana. Bijaksana ini puan-puan, dia adalah campuran kepada 3 benda, iaitu sabar, pasif kan? Sabar bermaksud menahan diri daripada melakukan sesuatu secara tergesa-gesa. Sabar. Tapi sabar saja belum bijaksana. Dia kena ilmu. Ilmu saja tak cukup. Dia kena kuasa. 3 tu baru dia panggil bijaksana. Kalau orang tu sabar, ada ilmu tapi tak ada kuasa, itu tidak bijaksana. Maka sebab itu Tuan Hakim dipanggil Tuan yang bijaksana. Sebab dia ada kuasa memutuskan benar atau salah. Dia ada ilmu untuk menimbang kes itu betul atau salah. Dan dia kena sabar dengar. Hakim good listener. Sebab itu hakim gaji dia mahal. Sebab kalau hakim gaji murah, dia tengah dengar, dia fikir susu anak tak habis lagi, nanya kes tu. Hakim gaji mahal. Hakim pencing 3 pencing. Walaupun dia pegawai kerajaan, dia pencing hakim rendah, pencing hakim tinggi, hakim mahkamah rayuan. Sebab dia tak boleh fikir dah pasal benda lain, dia kena fikir kes tu je. Jadi berarti sebab itu hakim dipanggil bijaksana, kerana dia ada ilmu, ada kuasa, ada sabar. Boleh tak hakim tu gelojoh? Hakim tu peguam baru cakap 2 minit. Alah, tak cakap lah, beginilah saya buat keputusan. Mana boleh? Hakim kena sabarkan kes tu kadang berbulan, bertahun. Itulah jadi hakim. Maka sebab itu dipanggil bijaksana. Maka sebab itu suatu benda tidak akan dipanggil baik kalau dia tunggal, dia kena bergabung. Benda yang baik tunggal hanya Allah. Allah tak perlu apa-apa gabung. Dia tu dah cukup baik. Kita kena gabung. Gabung tu jadi baik. Jadi begitu juga jahat. Dia tak akan jadi jahat kerana satu sifat tunggal. Digabung. Maka sebab itu Allah Ta'ala bila dia sebut munafik, dia sebut fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Orang munafik itu ada penyakit, lepas tu tambah penyakit lah. Itulah dia tambah.
Dia ada takut, dia tambah dengan tomok, dia tambah dengan sombong. Ada satu lagu Negeri Sembilan, bertempik-tempik. Bertempik, tuan-tuan. Jadi kalau masuk neraka pun padat. Sebab bertempik-tempik. Takkanlah dengan satu dosa masuk neraka fi darkil asfali minan nar. Takkanlah satu je salah masuk neraka bawah. Zalimnya Tuhan. Allah itu bila dia nak hukum orang, dia jadikan orang tu buat dosa bertempik-tempik. Bapa belajar, ustaz bapa ajar, Nabi Lut, kaum Nabi Lut dibalikkan dan dilaknat oleh Allah kerana dia liwat. Dia buat 4 dosa. Kalau sekadar liwat, terus balik dah. Zalim Allah. 4 dosa dia buat. Satu, dia liwat. Yang kedua, dia liwat ramai-ramai. Kalau liwat seorang sama seorang, kira lagi dalam bilik ni, dia buat ramai-ramai, buat lebih pada lembu. Sudah tu dia buat. Dia memang liwat tu satu hal. Beramai-ramai itu dosa lain pula. Yang ketiga, dia rompok orang. Dia rompok orang. Dia berompok. Dia rompok orang tengah jalan. Yang rompok dia. Menjadi keperluan seorang murid memahami bahasa profesornya. Ya. Bukan profesornya memahami bahasa muridnya. Betul kan? Jadi sebab itu lepas kuliah dia ada tutorial. Betul kan? Jadi dia rompak orang, dia buat liwat tadi, homoseks tadi secara beramai-ramai. Lepas tu dia buat homoseks, dan yang keempatnya dia halau Nabi. Jadi bila dosa tu bertepik-tepik, jadi kalau kena balik pun okeylah. Jadi sebab itu pada saya, kalau sekadar orang perempuan tu tak tutup aurat, dia tak masuk neraka, fi darkil asfali minan nar, lah. Mungkin dia transit je dulu neraka tu masuk syurga pula. Oh, betul kan? Maksudnya dosa tu dia betul-betul bang. Jadi sebab itu bila sebut pasal munafik, dia ada 3 yang dia buat. Dia penakut, dia tamak, dia sombong. Okey. Bila kita dah tahu 3 ni, kita kena analisis satu persatu. Baru kita boleh tegur dia. Kalau kita tak analisis macam tu, kita pergi tegur, dia tak datangkan hasil. Dia tak datangkan hasil. Sebab itu bila kita sakit sekalipun, doktor akan trial and error. Dia punya ubat. Betul kan? Dia bagi makan ubat ni dulu, seminggu datang jumpa saya. Lepas tu dia tulis. Betul kan? Lepas tu dia tukar ubat lain pula. Lepas tu dia tukar ubat lain pula. Apatah lagi bila ubat tu baru datang dari farmasi, kita jadi eksperimen dia. Dia bagi gitu je. Jadilah, tak jadi, yazubillah. Dia tak boleh. Jadi oleh kerana itu, bila dia sebut, kita hurai satu-satu, penakut. Apa makna takut? Sebut dah gitu. Adakah takut tu satu benda yang tak baik? Kalau tuan-tuan kata takut tu satu benda tak baik, kenapa Allah suruh kita takut dengan dia? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin tadi apabila dibacakan ayat Quran, hatinya gemetar kerana takutkan Allah. Jadi kenapa ayat tu kata puji pula takut? Di sini keji pula kan? Kok mana pula ustaz tadi? Ustaz kata tak baik. Sini kata baik. Jadi fahamlah kita bahawa takut tu bukan dia tak baik. Dia ada pada certain level dia tak baik. Pada level yang lain dia baik. Maka untuk tahu dia, maka kena definisi. Apa mana takut setakat yang perempuan belum belajar? Saya tahu tuan-tuan akan jawab tak berani. Betul kan? Lepas tu saya pun tanya, apa makna berani? Tak takut. Itu yang penat ngaji tu. What is rice? Rice is nasi. What's nasi? Nasi is rice. Itu tak jawab. Pusing itu ya. Apa makna takut?
Jadi takut ialah kerisauan melampau terhadap suatu perkara yang kita tak suka yang akan berlaku. Kerisauan melampau terhadap perkara yang kita tak suka yang akan berlaku. Dengan definisi itu kita dapati bahawa takut itu ada 3 elemen. Satu, kerisauan melampau. Yang kedua, benda itu tak disukai oleh kita. Yang ketiga, akan berlaku. Berarti takut itu boleh diatasi. Bagaimana nak atasinya? Buat simulasi. Maka sebab itu orang nak jadi pilot, dia kena duduk dalam simulasi cockpit itu. Kan sebab itu, bila pilot kapal terbang, sudah 300 jam dia duduk dalam cockpit dia tu, kapal terbang jatuh, kapal terbang apa. Jadi bila kapal terbang nak jatuh pun dia apa? Tenang, dia tenang sungguh. Sebab dia sudah membayangkan kata batu jatuh bagaimana. Kata, tuan-tuan, cuba tengok Nabi pada malam hijrah. Tuan-tuan kan pernah pergi ke Mekah, pernah tengokkan Gua Thur. Gua Thur ni pun meja ni. Apa tu kan? Macam mana Nabi boleh tidur malam? Dan lepas dia masuk dalam Gua Thur tu dengan Abu Bakar, yang Abu Bakar ni kita Abu Bakar. Dia boleh cakap dekat Abu Bakar, Abu Bakar pohon sikit, aku nak tidur. Macam mana dia? Cool saja. Macam mana dia? Tuan-tuan kata Nabi tak takut. Nabi takut juga. Tapi kenapa dia boleh cool? Sebab dia sudah buat andaian. Dia sudah buat simulasi. Maka sebab itu dia boleh. Tapi yang kita jadi takut barang tak tentu pasal tu sebab kita tak pernah buat andaian. Tuan-tuan kenal Ustaz Sarhan? Tuan tak kenal Ustaz hamba tu tu. Syarhan tu. Maka bapa hantu takut dia. Kalau hantu cuba Syarhan. Bapa kita pergi kita lagi. Hantu tu kata balik, kita balik. Kita tunggu hantu. Sedangkan Ustaz Syarhan tu tak adalah tangan besi ke, kepala Trojan ke, lebih kurang kita ya. Sebab dia kenal hantu tu. Dia kenal. Jadi kenal tu menjadikan tak takut. Jadi takut dapat diatasi bila kita tahu. Puan-puan tak ingat kau mula-mula nak beranak dulu? Allah SWT. Betul kan? Bila ada beranak kali ke-8, black goreng nasi. Sebab dia kita dah tahu dah, maka tak takut. Tuan-tuan tak takut kau mula-mula tengok orang negro yang rambut macam alien tu. Takut. Tapi dah lama tengok, tak ada apa. Jadi berarti takut tu ialah kerisauan melampau tentang perkara yang kita tidak suka yang akan berlaku. Jadi berarti penakut yang menjadi ianya tak baik iaitu apabila takut itu mengawal kita. Tapi bila kita dapat mengawal takut, okey. Jadi bila disebut seorang yang penakut, iaitu seorang yang tidak mampu mengurus rasa takut tadi. Tapi adakah orang tu tak takut bila dia berani? Tak. Walaupun dia berani, dia tetap ada takut tu. Okey, kalau dah faham penakut, apa makna berani pula? Berani maksudnya sanggup mengambil risiko kerana tujuan mulia. Sanggup mengambil risiko kerana tujuan mulia. Ketika mana risiko tu diambil, rasa takut tetap ada. Nabi Muhammad tak takut kau masa perang Badar. Kalau tak takut, orang takkan dia berdoa sampai begitu. Allahumma innaka lan tansura hadhil usbah lan tu'bad 'alal ardi abada. Takutlah tu doa tu. Bila nak perang Badar, depan ada 1000, dia ada 300 orang. Nabi angkat tangan sampai nampak ketiak dia. Ya Allah, kalau engkau tak tolong tentera ini, maka kamu tidak akan disembah lagi atas muka bumi. Itu ialah doa orang yang rasa takut. Tapi dia tetap pergi berperang. Kenapa? Kerana dia dipuji kerana pergi berperang, kerana dia sanggup mengambil risiko kerana tujuanmu
mulia, tapi masih tak. Masih gemetar. Jadi jangan puan-puan kata tak takut itu maksudnya berani. Ya. Orang berani takut juga. Orang berani takut juga. Ada satu kali kawan saya tu, dia takut sangat nak buat pembentangan. Dia dah ada PhD. Balik England pula tu. Kita pun risau bila dia cakap Inggeris, dia takut sangat. Kita pun kata, PhD kau tulis, kau orang lain tulis. Kau tulis. Jadi bila saya jadi MC dalam satu seminar tu, saya pun cakap, saya kata, okey, majlis seterusnya akan dipengerusikan oleh doktor bla 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 bla. Bila sebut nama dia tu, dia tu ambil mikrofon dengan saya dalam keadaan takut tu, pun dia cakap, akhir sekali tak berhenti. Bila sudah bercakap, kita bertepuk tangan. Lepas tu kita kata, boleh pula cakap. Aku tak boleh, tapi tak tahu kan dia lagi berarti. Dia masih takut, ya, tapi dia boleh buat. Jadi berarti bila sebut perkataan penakut ialah orang yang diselubungi rasa takut, di mana dia tidak mampu mengawal ketakutan itu. Maka itulah dipanggil penakut. Maka sebab itulah orang yang penakut, dia akan mungkir janji. Sebab dia takut nak kata no. Maka tu yang Mak Saleh ada tulis satu buku, How to Say No. Jadi bila dia takut nak kata no, maka dia akan buat janji. Bila dia buat janji, dia beri harapan palsu. Ya boleh. InsyaAllah ayah abang akan beli. Lepas tu sampai masa, Allah, dompet kena curi lah. Itu yang dia jadi gitu tu. Sebab dia mahu biar dia dosa pun, biar dia bohong pun. Dia takut nak kata betul. Sebenarnya orang lebih suka dia cakap betul. Semasa kita minta dengan dia, kita tak suruh pun dia setuju. Kita tak suruh pun dia setuju. Tapi bila dia setuju, tapi dalam setuju tadi dia tak boleh buat, maka jadilah mungkin. Jadi sebab mungkin tu ialah kerana dia terlalu penakut. Jadi kalau kita nak nasihat orang yang buat empat ni, kita kena ajar dia kawal takut. Kena ajar dia kawal takut. Jadi nak ajar dia kawal takut, ubat bagi orang penakut ni apa benda? Iaitu ajar dia bertanggung jawab. Sekarang yang kita nak cakap ni, jika orang yang ada empat ini ialah anak kita, betul kan? Anak kita tu bohong selalu dengan kita. Kita jangan lempang mulut dia. Mungkin dia berbohong kerana terlalu takut, sebab atuknya hanya reti lempang. Jadi kita ajar dia supaya bertanggungjawab. Jadi bila dia bertanggungjawab, maka dia dapat mengawal takutnya. Takut dia dah kurang. Maka bila dia salah, dia bertanggungjawab. Dia main bola pecah pasu yang nenek dia beli kat Guangzhou. Bawa. Ni minta maaf lah, pasu ni pecah. Ini kan anak kan selalu bagi duit kat saya raya, kira potong duit yang raya tu lah. Dia akan jadi orang yang bertanggungjawab. Jadi berarti nak sebutnya, bertanggungjawab itu adalah sebahagian daripada cara untuk mengajar orang supaya mengurangkan takut tu. Tapi nak menghapuskan takut tak boleh, sebab kalau kita buang takut, maka Tuhan pun dia lawan. Kita tak mahu dia tak ada takut, kita nak dia ada takut. Cuma takut itu ditujukan pada Allah, ditujukan pada benda tu. Jadi berarti barulah boleh selesaikan yang ini ni. Maka sebab itu puan-puan, Nabi Muhammad SAW tahu 500 orang nama munafik. Kenapa Nabi tak iklan? Nabi tak gezer. Sebab Nabi melihat orang munafik itu ialah berpenyakit. Dia bukan jahat, dia ada penyakit. Jadi bila dia ada penyakit, Nabi masih optimis untuk ubah orang munafik tadi supaya dia lama. Jadi daripada 500 itu ada yang mampu diubah, ada yang mati dengan nifak. Tak apalah, nak buat macam mana? Yang nafik-nafik lah.
Jangan boleh diubah. Tapi cuba puan-puan bayangkan, Nabi iklan berikut adalah nama-nama munafik yang telah digazet oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi yang munafik tu takkan berubah dah. Dah kamu cok dah. Maka sebab itu kadang-kadang kita dengar ada orang ceramah agama, dia pergi cok orang tu. Tu munafik. Oh, dia pula cok. Nabi pun tak pernah cok orang. Sedangkan nama munafik itu dah datang dari Allah. Itu pun Nabi tak cok, tuan-tuan. Maka itu menunjukkan kepada kita bahawa Nabi bukan nak itu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah tamak. Tamak ini, puan-puan, tomok, Kelantan panggil ya. Tomok tu dia ambil daripada Arab lah. Tom, mim, ain. Betul Kelantan. Sebab tomok itu to, jadi tomok lah. Ni kelab Melayu ni leweh, tamak. Tak betul. Jadi tamak ini, puan-puan, dia tidak baik bila objek yang ditamaki itu tak betul. Buktinya tamak itu tidaklah tak baik. Imam Asy-Syafi'i bila dia tulis dalam Diwan Syafi'i, kan, syair-syair Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i ada 10 syarat nak belajar ilmu. Salah satunya kena tamak, hirsun. Kena tamak. Kenapa Imam Syafi'i kata tamak? Kena ada. Tapi tamak pada ilmu baik. Tamak pada dunia tu tak baik. Perempuan ni ngangguk-ngangguk, saya tak percaya mana ngangguk ni. Sebab dengan kelas lain dia ngangguk juga. Kita tanya dia tak jawab. Okey, perempuan selalu dengar di terminologi ni, dunia. Apa makna dunia? Tamak kepada dunia. Apa makna dunia? Selain daripada akhirat. Itu dunia dalam kelas tauhid. Bukan. Lagi-lagi. Materialisme. B lah tu. Tak A lagi. Belum 4 flat. Jadi dunia yang maksud di sini yang menjadikan tamak itu negatif, iaitu dunia dengan makna sesuatu yang kita dapat menyebabkan kita jauh dari Allah. Jangan sebut lalai, jauh dari Allah. Lalai itu kita gelap pun lalai. Jauh. Kita tak boleh nak kata duit. Duit bukan dunia. Sebab ada orang dapat duit, dia dekat dengan Allah. Ada orang dapat duit, dia jauh dengan Allah. Jadi apa saja selain dari Allah, macam Haji Jalil sebut tadi, selain daripada Allah, tapi sifatnya menjauhkan kita dari Allah, maka itulah dunia. Jadi yang dikeji itu bukan material tu dikeji. Yang dikejinya ialah impak dari benda tu. Bukan berarti bila orang ada BMW maka dia kejar dunia, okey? Tapi bila dia dapat BMW tu daripada mari masjid, dia tak mahu. Jadi impak daripada benda tu lah. Jadi sebab itu kalau tamak ini, dia tamak dengan benda yang menjadikan dia dekat dengan Allah, maka tamak tu bagus. Tapi bujur juga tuan-tuan tidak tamak. Buktinya tuan-tuan tak tulis apa saya cakap, betul kan? Jadi bila tuan-tuan tak tamak, maka tuan-tuan tak ingat. Jadi mari sekali lagi tulis ajar yang sama. Kalau tuan-tuan tulis, saya kena baca lain pula. Petronas bukan banyak bagi dairy lah, macam-macam letak di rumah lah. Buat tulis buku hutang. Tak dapat. Tak dapat lah. Jujur juga lah. Maksudnya tamak itu dia tak baik bila dia tamak dengan benda yang menjauhkan diri dari Allah. Tapi kalau dia tamak dengan benda yang menghampirkan diri dia pada Allah,